أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين. اللهم رب اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء يا الله. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين ولله العزة ولرسوله أما بعد. Pertamanya syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah dapat kita jumpa pada malam ni. Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dengan nikmat-nikmat Allah SWT yang Allah berikan pada kita. Kata nikmat ketenangan, nikmat kesehatan, nikmat kecerdasan, nikmat anak-anak yang masih lagi mentaati kita, nikmat isteri yang masih lagi mentaati kita, nikmat jiran yang masih lagi menerima kita, nikmat masyarakat yang masih lagi menerima kita. Kesemuanya itu adalah nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kadang-kadang ada orang dia nampak nikmat ni cuma benda yang bersifat harta, mungkin benda yang bersifat fizikal, tapi sebenarnya nikmat yang tidak berbentuk ni sebenarnya lagi banyak Allah berikan kepada kita, macam kesihatan dan sebagainya. Yalah tuan-tuan, begitu juga di atas prinsip yang kata kita pegang sungguh-sungguh bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dia memberikan nikmat berdasarkan kepada keperluan kita. Allah diberikan nikmat pada kita berdasarkan kepada keperluan kita. Bermaksud Allah tidak memberi nikmat berdasarkan kepada apa yang kita nak. Tak. Allah tak beri nikmat berdasarkan pada apa yang kita nak. Allah yang Maha mengetahui, dia memberikan nikmat berdasarkan kepada apa yang kita perlukan. Cuma yang kita perlukan tadi itu sebenarnya adalah pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kira kita perlu, jawabnya sekarang kata 100,000 pun tak pernah cukup, kan? Jawabnya macam itulah, silap-silap. Nak yang kita perlukan, silap-silap satu biji rumah pun belum tentu lagi, silap-silap tak cukup juga. Tapi begitu juga dengan maha bijaksananya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berikan nikmat berdasarkan kepada keperluan. Apa sebenarnya yang diperlukan benar-benar oleh kita manusia dalam seharian kita? Allah Subhanahu Wa Taala dia akan mencukupkan. Di situ yang selalu kita istilahkan bahawa Allah memberikan nikmat pada kita sebenarnya cukup untuk kita seharian itu dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala dibagi macam tu. Dia tak berdasarkan kepada kehendak manusia, tidak. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sifatnya adalah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Allah Subhanahu Wa Taala beri berdasarkan kepada keperluan, bukan berdasarkan kepada kehendak. Ikut kehendak kita tuan-tuan memang tak pernah cukup dan silap-silap kata melampaui daripada batas yang sepatutnya. Jadi orang kata sebab itu Islam ajar dekat kita, kata di atas dasar dua prinsip yang paling utama, sabar dan juga syukur. Bertahan. Sabar tu maksudnya bertahan. Sabarlah kak, ada orang datang musibah kan dan sebagainya. Kita kata sabarlah. Cuba tuan-tuan tukar sikit frasa perkataan tu. Tahanlah. Masuk tak?
Masuk. Tahanlah. Sabar. Kan orang kadang sakit, saya sakit. Kita pun cakap sabarlah. Lepas tu cuba tukar sikit je. Tahan. Sama maksud tu. Dan itu sebenarnya hakikat ciri utama pada sabar. Itu sebenarnya suruh bertahan. Itu pada hakikatnya. Adapun bagi syukur, sifat yang katakan utama kepada syukur itu adalah menghargai. Menghargai apa yang sedia ada tu, kita hargai, kita appreciate dia, kita terima dia dalam keadaan yang baik. Dan memang itu yang ada. Nak kata macam mana? Kan dah apa yang sedia ada, itulah kita syukuri dia. Terima kasih Tuhan. Ialah cara mana untuk kita menghargainya, itu satu sudut yang lain lah, itu nombor 2. Tetapi dia punya ciri utamanya adalah menghargai apa yang sedia ada. Dah itu kita suami, dah itulah nama isteri kita, syukurlah. Tak syukur, cari lain. Berani? Ada peran? Tak berani. Jadi maksudnya dengan apa yang ada tadi tu, anak-anak yang ada dan sebagainya, syukur. Okey, bagaimana untuk kita hargai dia? Mungkin dengan apa yang sedia ada tadi tu, kita terima dia, kita didik dia, kita gunakan dia pada jalan yang betul. Itu adalah ciri utama kepada syukur. Kita menghargai apa yang sedia ada pada diri kita. Sebab hakikatnya seperti mana yang kita selalu juga bincang, bahawa ada orang lain kadang-kadang kita rasakan macam tak cukup, kita rasa tak ada dan sebagainya. Hakikatnya ada orang lain lagi tak ada, tuan-tuan. Kan ada orang lagi kurang daripada apa yang kita rasa kurang. Ada orang mengatakan dalam keadaan cakap mudahnya, orang kata kita rasa kita tak sihat. Ada orang dalam kita kata tak sihat, ada orang dalam tak sihat dia terlantar. Kita duduk berjalan lagi. Kan sebab tu kita hargai apa yang sedia ada, itulah sebenarnya hakikat kepada sifat syukur. Kita menghargai apa yang sedia ada. Jadi mudah-mudahan dengan adanya sabar dan syukur dalam diri manusia, dia akan lebih menampak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tadi itu memang hakikatnya Allah beri berdasarkan kepada keperluan, tidak berdasarkan kepada kehendak manusia. Kita akan nampak kat situ sebenarnya. Cuma dia menuntut kepada ilmu untuk kita membesarkan jiwa kita supaya kita nampak yang sedikit itu tetap besar pada hakikatnya dari segi nilai yang Allah berikan kepada diri kita. Itu saja yang mungkin kata kita nak datangkan ilmu lah, supaya kita boleh faham atas kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Baik tuan-tuan, mungkin tak terlambat kot rasanya nak ucapkan selamat hari raya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kita kata syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita dah lepas daripada Ramadan. Ni malam 27 Syawal lah tuan. Dalam malam 27. So ada lebih kurang dalam nak qada boleh. Syawal ada 3-4 hari lagi tuan-tuan. Kalau siapa-siapa yang masih lagi belum raya betul ada kata kali kedua lah, maksudnya kata nak cukupkan dengan 6 Syawal tadi tu. Mudah-mudahan lah tuan-tuan, cubalah kata untuk dapat rasa-rasa dalam Rabu ke Khamis habis. Khamis Rabu. Mana dia kata kami Rabu? Ikut negeri. Ikut negeri. Jangan ada yang, tapi kita biasa jamuan ada lagi kot saja. Dia pasal dia ada main sempena yang tak tahan tu. Dia kalau ikut sempena nanti contohnya risaulah sampai bulan 9 nanti. InsyaAllah ada lagi. Tu jamuan tu ada lagi lah. Sempena Syawal. Walaupun masa tu dah orang kata dah raya haji, nanti ada lagi insyaAllah, mudah-mudahan. Okey, baik tuan-tuan. Jadi dengan masa dan ruang yang sedia ada tadi ni, baik kita mulakan baliklah kita kelas kita ni, terutamanya untuk kelas akidah kita, tauhid kita atas dasar manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Tuan-tuan, untuk makluman secara langsung sebenarnya yang kita duk biasa pakai ni manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni sebenarnya dah habis. Sebenarnya kata memang habis betul-betul, dalam arti kata lain habis kita bincang lah. Jadi saya bercadang sebab kebetulannya juga dulu hari itu daripada peringkat awal pun kata sebahagian besar daripada tuan-tuan tak ada kata kitab sebagai satu rujukan, sebab memang dikatakan agak terhad sangat pada pengarangnya. Baik, jadi saya mencadangkan untuk kali ini bermula daripada malam ini insya-Allah dan berterusannya, sebab yang kita pakai ini pun sebenarnya perasan saya Pak Wahid, saya kat sini berapa lama
Ada 3-4 tahun? 2 tahun ada tak? Ada tak? Ha? 2 tahun 3 tahun ada dia? Baik, yalah, terima kasihlah pasal atas ruang kepercayaan tu. Jadi senang ceritanya saya nak start balik sebagai satu pengukuhan tuan-tuan. Kita masih lagi teruskan dengan akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Tajuk pun memang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya ada satu buku Jawi tu, tapi takutkan kalau sebahagian susah pula nak memaham Jawinya. Jadi saya ambil yang Rumi ni, tulisan daripada kita mengatakan daripada Haji Said bin Haji Ibrahim, bekas mufti negeri Sabah. Ini memang kita mengatakan dah memang kata senang nak diperolehi, senang dapat dan sebagainya, tuan-tuan boleh cari. Dan dari segi coverage, I mean in terms of atas dasar isi kandungan yang dia cover tadi tu pun sebenarnya kita mengatakan agak luas, kata kemudian daripada sudut perbincangannya juga agak kata mudah untuk difahami. Bermaksud kalau pun tuan-tuan kata seorang-seorang sendiri pun baca pun, saya rasa dalam banyak keadaannya senang untuk difahami lah dalam banyak keadaan. Jadi saya mencadangkan supaya ada ni lah kalau dapat tapi setidak-tidaknya masih dalam rangkuman ataupun lingkungan yang sama, yang ini berkaitan akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kita buat satu pengukuhan daripada pangkal balik sampailah kita mengatakan sampai habis ni. Saya tak tahulah kalau tebal ni dalam 20-35 habis lah kot rasa insyaAllah. Mudah-mudahan lah kot dengan 2 minggu sekali, mudah-mudahan kalau ada lah sesuatu yang kata untuk boleh dibawa kepada untuk tuan-tuan cadangan. Ada. Yang ni memang ada di pasaran. Yang ni memang ada di pasaran. Akidah Nazum. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, karangan daripada Haji Said Haji Ibrahim, bekas mufti negeri Sabah. Ini memang kalau katakanlah antara yang memang bersifat ni terbitan daripada Darul Ma'rifah Kuala Lumpur. Nanti boleh ambil, nanti boleh shoot nanti gambar ni untuk edaran semua secara tidak langsung. Tapi yang ni memang ada dalam pasaran. Yang ni memang ada dalam pasaran. Yang ni saya cukup pasti. Okey, baik tuan-tuan. Jadi mungkin kita katakan di atas dasar permulaan ni, so saya masuklah sedikit daripada fasal 1 yang mana yang disebutkan dekat sini. Saya bacakan seperti mana biasa sedikit, kemudian saya akan ulas mana yang kita sempat, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik tuan-tuan, dia bermula dengan fasal 1 ni, apa yang disebutkan sebagai Islam sebagai satu agama fitrah. Islam sebagai satu agama fitrah. Okey, baik. Ini sebagai satu pengukuhan. Okey. Dia tulis di sini pertamanya ialah fitrah yang dimasukkan dalam ilmu tauhid ialah agama Allah. Ialah agama Allah, iaitu agama yang Allah ciptakan, agama yang Allah menciptakan manusia secara semula jadinya untuk menerimanya selaku agama yang betul dan benar. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikut-pengikutnya menerima kebenaran agamanya, yakni agama Islam, tanpa membuat sebarang perubahan dan juga pindaan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Surah Ar-Rum ayat 30. Maka hadapkanlah dirimu wahai Muhammad dan pengikut-pengikutmu ke arah agama yang jauh dari kesesatan, yakni turutlah terus kepada agama Allah, iaitu agama yang Allah ciptakan manusia dengan keadaan bersedia dari semula jadinya lagi untuk menerimanya. Tidaklah patut ada sebarang perubahan, yakni janganlah kamu mengubah agama Allah yang berdasarkan tauhid kepada sebarang perbuatan syirik. Itulah agama yang betul lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Baik, menurut fitrah manusia, semula jadinya memerlukan kepada agama, iaitu agama Allah, agama Islam. Kerana agama Islam adalah agama yang menyelamatkan manusia dari penyembahan berhala kepada penyembahan Tuhan yang Maha Esa yang berdasarkan kepada tauhid. Justru itu Allah Subhanahu wa taala menggesa orang-orang yang beriman menjadikan agama Islam pegangan hidup mereka selaku agama samawi yang direstui dan diredai Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah." Al-Baqarah 208. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam, yakni dengan mematuhi segala hukum-hukumnya. Baik.
Okey, seseorang manusia yang menganut agama selain daripada agama Islam tidak diterima dan tidak diperakui selaku orang yang hidup dalam agama. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Ali Imran 85. Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya dan ia pada hari akhirat kelak dari kalangan orang-orang yang rugi. Okey, baik. Saya rasa penting kat situ dulu. Ini pun sebenarnya banyak poin ni yang kita boleh bincang. Okey, baik tuan-tuan. Pertamanya tuan-tuan, disifatkan apa yang pengarang katakan kat sini, bekas mufti mengatakan bahawa fitrah yang dimasukkan dalam ilmu tauhid adalah agama Allah, iaitu agama yang Allah ciptakan untuk manusia secara semula jadinya. Cakap mudah tuan-tuan, kita kena faham dulu apakah yang dimasukkan dengan fitrah. Baik. Fitrah ni cakap mudahnya adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada awal lagi. Allah dia dah tetapkan dah secara daripada awal lagi, itulah sifatnya. Maka seperti mana yang kita pun masih lagi dalam Syawal ni yang kita kata Aidul Fitri tu, tuan-tuan nak sebut Aidul ke, nak sebut Aidil ke, suka hatilah tuan-tuan lah. Tapi kalau ikut pada kata mudhafun ilaih kat situ tu Aidul Fitri. Maksudnya itu kalau ikut daripada grammar bahasa Arab lah, tak masalah apa-apa lah. Jadi yang Al-Fitri tu yang tuan-tuan letak dekat belakang tu sifatnya adalah bersifat fitrah. Apa maksud fitrah? Dia suci. Bila kata suci, maka sesuatu itu dia tidak boleh dicemari. Kalau dicemari, maka pada ketika itu dia boleh merosakkan. Itu maksud fitrah secara mudah. Sebab dia berasaskan kepada undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud undang-undang kat sini? Ada sistem dia. Dia ada sistem dia. Bermaksud ikut sistem, itulah dia selamat. Tapi kalau tak ikut sistem, jawabnya dia tak akan selamat. Itu asas untuk faham dulu apakah maksud fitrah. Contoh paling mudah tuan-tuan, kita ambil atas dasar sifat fitrah tadi ni, apa yang disebutkan sebagai matahari itu sendiri. Untuk faham sistem tu dulu. Bila biasa matahari terbit daripada sebelah matahari terbit timur, barat, ya benar. Jangan. Jangan. Ada yang Jumaat ni sekarang. Jangan buat pasal. Okey, baik, Jumaat ada. Matahari terbit daripada sebelah timur, terbenam sebelah barat. Maka itu adalah fitrah, itu adalah sistem, itu adalah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada awal kejadian matahari. Itulah sistem dia. Itu cakap mudah dia. Bagi manusia, dia ada sistem dia juga. Maksudnya secara umumnya manusia tadi tu disifatkan, orang kata, untuk dia hidup dalam keadaan yang baik, dia kena makan, dia kena minum, dia kena tidur. Sebab itu adalah rejuvenasi untuk badan dia. Kemudian dia akan berketurunan, yakni beranak pinak dan sebagainya. Kemudian dia ada, orang kata, dari segi kehidupan dia, daripada baby, kecil, besar dan sebagainya. Ada fitrah. Bagi bayi ada fitrah dia. Bagi yang namanya kanak-kanak ada fitrah dia. Bagi yang namanya orang dewasa ada fitrah dia. Orang tua ada fitrah dia. Maka setiap ciptaan pada hakikatnya ada sistem dia. Ada dia punya jalan dan kita boleh sifatkan sebagai spesifikasi yang Allah dah tetapkan. Maka itulah namanya fitrah. Ini secara mudah untuk tuan-tuan faham. Jadi bila orang kata yang nama itulah sistemnya, diikut pada sistem, selamatlah. Ikut pada spek ataupun spesifikasi dia, selamatlah manusia. Tapi bila dia against spek tadi tu, dia lawan spesifikasi dia, maka confirm akan binasa. Lelaki ada spek dia, lelaki ada fitrah dia, lelaki ada sistem untuk dihidup sebagai seorang lelaki, maka tu namanya fitrah. Begitu juga sebaliknya, bagi namanya perempuan, dia ada fitrah dia sendiri, dia ada sistem dia sendiri, dia ada spek dia sendiri, maka dia kena ikut sistem tu. Maka dengan spesifikasi sistem yang Tuhan tetapkan pada setiap ciptaan, Allah datangkan Islam. Allah datangkan Islam tadi tu supaya dia suit, dia memang tally, dia boleh synchronize, dia boleh masuk di antara satu sama lain dalam keadaan yang baik. Maka itulah Islam, sebab dia bersifat fitrah. Apa maksud bersifat fitrah? Di antara hukum hakam yang Allah letakkan dengan yang ada pada manusia dari segi sistemnya dan undang-undang kehidupannya, dia tally, dia masuk, dia sesuai, dia takkan ada clash dan sebagainya.
Itu asas untuk tuan-tuan pegang. Baik, Islam datang meraihkan fitrah yang sedia ada pada manusia. Baik lelaki, perempuan ke dan sebagainya, dia masuk. Baik. Di hujung cerita, secara prinsip tadi kita kata dia kena ikut sesuai dengan Islam dan sebagainya. Di hujung cerita, apabila manusia dia langgar spek, dia tak ikut pada spesifikasi dan sebagainya, maka pada ketika itu akan berlaku kemusnahan. Itu dia punya asas yang tuan-tuan kena pegang baik-baik atas sifat fitrah. The innate natural disposition, itu dalam bahasa Inggeris. Kalau kita nak kata human nature, tak salah lah, itu dalam konteks manusia. Tapi kalau secara umum, apakah masuk fitrah? Innate natural disposition, something that exists from the beginning itself, sesuatu yang dia dah datang daripada awal lagi. Setiap ciptaan dah ada setting tu dah ada dah. Allah dah tetapkan. Baik, cakap mudah, lawan spek, lawan fitrah, manusia akan hancur. Sesuatu yang bersifat, orang kata, dilawan pada sifat asasnya, dia akan hancur. Contoh, matahari terbit dari barat, akan berlaku kiamat. Bila dia lawan spek dia, for sure lah, pastilah matahari itu naik pada barat atas perintah Allah, confirm. Tapi atas dasar sifat sebab dan musabab, pada ketika matahari naik daripada barat, dia lawan sifat magnetik yang Allah tetapkan atas dirinya, maka kehancuran akan berlaku. Maka begitulah juga atas sifat kita manusia. Bila manusia dengan spek dan kita mengatakan sistem undang-undang yang Allah dah tetapkan melalui Islam, dia lawan je Islam, confirm hidup manusia akan hancur. Itu cakap mudah dia. Lelaki ada sifat dia, macam tadi saya sebut lah, dia ada sifat dia, ada sistem dia. Tapi lelaki dia nak cuba jadi orang perempuan, dia akan hancur lah. Perempuan dia ada spek dia ada limit dia dan sebagainya. Maka pada ketika tu dia langgar fitrah dia nak jadi macam lelaki, jawabnya dia akan hancur. Confirm. Sebab sistem tu dia dah langgar. Dan Islam datang macam tu lah, untuk pelihara. Islam sifatkan bagi wanita untuk selamat, kamu ikut macam ni dan sebagainya, kamu akan selamat. Sebab tu tuan-tuan, dalam Islam, dia yang Islam datangkan dari segi hukum ni, untuk tuan-tuan nampak, pertamanya ialah kalau kita katakanlah ni tuan-tuan, yang depan saya ni kita sifatkan sebagai garis masa lah, sebagai garis masa. Baik, dekat botol ni, cakap mudahnya, ini kita katakanlah kita nak faham daripada satu sudut berkaitan dengan zina. Kita nak cakap dalam konteks zina. Baik, bagi seseorang wanita untuk selamat dan sebagainya, secara mutlak, sebab Islam ni sifatnya komprehensif, dia nak pastikan bahawa yang fitrah ni selamat, fitrah manusia selamat. Jadi dia datangkan Islam. Allah yang maha bijaksana, dia cipta satu agama dia, sistem yang Allah ciptakan namanya Islam. Sebab tu Allah sendiri declare, Innad din indallah al-Islam. Sesungguhnya agama dan sistem pada Tuhan yang Allah iktiraf satu je, al-Islam. Itu yang satu-satunya yang Islam, yang Allah terima. Sebab tu Allah pun mengatakan dalam yang seperti yang disebutkan tadi, nanti tuan-tuan boleh cek juga dalam Ali Imran 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Siapa cari selain daripada Islam, confirm dia akan hancur, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dekat akhirat nanti dia kalangan orang yang rugi. Baik, cakap mudah tuan-tuan, Islam datang meraihkan fitrah untuk supaya manusia selamat. Okey, katakanlah ni konteks zina. Ini timeline, garis masa untuk pastikan selamat. Sebab tu Islam dia letak satu-satu sistem tadi itu supaya confirm manusia selamat. Contoh dalam konteks ini perempuan, supaya tak berlaku zina, hujung cerita tak jadi rogol dan sebagainya. Tuan-tuan perhati ini sebahagian kecil aja. Atas dasar kita ada satu kaedah. Ini kalau saya pergi dalam sikit lah. Ada satu kaedah yang disebutkan sebagai ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Baik, ini kaedah. Tidak akan sempurna satu-satu kewajipan melainkan sebelumnya itu juga dihukumkan sebagai wajib. Okey, kita nak wajibkan bahawa haram atas bagi manusia untuk zina. Kita nak pastikan bahawa yang namanya perempuan, kamu selamat tidak dirogol. Tuan-tuan tengok peringkat satu. Pertama, bagi wanita dihukumkan wajib untuk tutup aurat.
peringkat awal. Peringkat 1, tuan-tuan tengok dia datangkan dengan hukum untuk tutup aurat. Jangan dedah sana, jangan dedah sini, jangan ketat sana, jangan ketat sini. Itu juga mudah dia lah. Jangan orang kata macam nampaklah sifat-sifat orang kata macam-macam yang bersifat orang kata menarik perhatian lelaki dan sebagainya. Dari segi pakaian tadi tutup, jangan ada wangi-wangian dan sebagainya. Itu semua Islam dah blok daripada peringkat awal. Baik. Kamu dah pakai pakaian yang elok, dah tutup elok dan sebagainya pun, kami kata belum tentu selamat. Sebab itu sekarang ni kami lagi pastikan, kami datangkan sistem. Kami haramkan, kami tak benarkan mana-mana wanita keluar seorang diri. Kita tak benarkan dia. Peringkat 2 kita tak benarkan. Kamu nak keluar boleh. Apa cara dia? Bersamanya mahram yang ada. Kalau tak ada mahram, kalau tak ada mahram dia, alah tuan-tuan, macam anak-anak kita pergi IPT, pergi universiti, pergi college tu, tak ada mahram dia tu. Mana ada adik-beradik dia yang duduk sama dengan dia? Tak ada tu. Jadi Islam kata secara teknikalnya macam mana? Pertama, kalau nak keluar mesti ada mahram. Tak ada mahram, kita pun tak boleh nak teman ke dan sebagainya. Jadi di situ fiqh kata apa? Dia mesti keluar bersama kawan perempuan dia. Berapa ramai? 2 orang, 2 wanita yang boleh dipercayai dan sebagainya, untuk pastikan bahawa dia boleh selamat. 2 orang kena ada. Dia tak boleh keluar seorang-seorang saja macam tu saja, tuan-tuan. Ialah di sini ada perbahasan lah daripada sudut fiqh dan sebagainya. Tolak tepi lah perbahasan tu, kita tak mau sebut kat sini. Tapi setidak-tidaknya itu yang ditetapkan. Kalau nak keluar boleh 1 dengan mahram, kalau tak ada mahram dengan 2 wanita yang dipercayai. Kalau dapat yang 2 yang dipercayai itu, kita ahli keluarga yang jauh ni pun kita tahu kau dengan siapa, kau nak keluar ni dan sebagainya, nak pergi mana dan sebagainya. Sebab apa? Nak pastikan bahawa safety, keselamatan tadi tu selamat, supaya kat ujung cerita tak ada kemungkinannya. Kalau cakap kasar, wa ni'udzubillah, namanya rogol. Kalau katakan cara yang benda yang tak betul, tak adalah dia conteng agang kat muka kita dan sebagainya. Sebab kita tahu siapa dia. Yang budak 2 orang tadi ni, paling tidak dengan mahram tadi tu, 1 itu yang terbaik. Kalau tak ada 2 orang yang dipercayai, wanita juga. Baik. Dah 2 tadi tu juga, walaupun dah ada 2 contoh, tapi kami kata yang ketiga juga, kami tak benarkan pergaulan campur bebas antara lelaki dengan perempuan. Tuan-tuan tengok cara mana Islam jaga fitrah orang perempuan. Nak pastikan selamat, jauh daripada orang kata sesuatu yang boleh membinasakan diri dia. Sebab memang fitrahnya itulah yang menyelamatkan manusia. Cantik Islam. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita bincang bab Islam ni secara mudah, dia merupakan satu sistem kehidupan yang cukup cantik. Sebab dia orang kata dia saling kata mengukuhkan di antara satu sama lain. Sebab tu tuan-tuan, saya dengan rendah hati lah, saya dengan rendah hati kata, saya minta pada tuan-tuan untuk melihat Islam ni sebenarnya bukan masalah hukum. Sebenarnya Islam ni dia bukan masalah hukum. Benar hukum tu datang, hukum tu datang, halal haram dan sebagainya, clear cut, tak ada masalah apa-apa, tak ada isu. Cuma dalam nak memahami satu, dan yang keduanya nak memfahamkan orang, Islam ni dia sebenarnya ialah apa yang Islam pertahankan. Islam pertahankan nilai yang baik itu sebenarnya Islam pertahankan. Itu sebenarnya Islam mempertahankan dan memperjuangkan nilai manusia dan kemanusiaan. Itu yang Islam pertahankan. Bagaimana manusia untuk hidup dalam keadaan selamat, itulah dia Islam. Islam ikat atas nama ad-din al-Islam. Ad-din tu dia derive, dia datang daripada perkataan bahasa Arab dana yadinudin. Dana yadinudin. Tak ada buat, tak ada penting. Dal alif nun dana yadinudin. Baik. Dinun tu maksudnya adalah agama. Tapi macam tu juga tuan-tuan secara tak langsung. Kalau kita tengok dalam bahasa Arab tu, dia satu dinun, satu lagi dainun. Dainun ni maksudnya hutang. Dainun ni maksudnya ejaan dia sama juga, dal ya nun, tapi baris bawah satu tu dinun, satu lagi baris atas dainun. Ada beza. Baik. Kalau nak senang faham apakah yang disifatkan sebagai Islam tadi itu, cakap mudahnya apa? Dainun ni maksudnya adalah hutang. Hutang. Dainun tu maksudnya hutang. Dal ya nun. Dainun ni hutang.
Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Muslim, ada satu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi, atau kama qala sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, Nabi kata, jiwa, nyawa yang ada pada diri seseorang Islam tergantung, terikat bidainihi, dia terikat dengan hutang yang ada pada dirinya, atau kama qala sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jiwa, roh, cakap mudah macam tu, jiwa, roh manusia, seseorang nafsul mukmin, Nabi sebut mukmin, Nabi tak sebut muslim. Nafsul mukmin muallaqatun, tergantung, terikat bidainihi au kamakal, dia terikat dengan hutang yang ada pada dirinya. Itu yang tuan-tuan muslim maklum, bahawa bagi seseorang Islam, kalau dia meninggal dunia, hadis Muslim menyahut lagi, menyokong mafhum takribinya apabila walaupun dia mati syahid, tapi tetap syahid ni patut direct masuk dalam syurga Allah. Tapi walaupun dia mati dalam keadaan mati syahid, tapi ada hutang yang belum selesai, tetap nyawanya itu, nyawa rohnya tadi itu tak boleh masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala sampai selesai. Baik, dain maksudnya hutang. Tadi din maksudnya merujuk kepada agama. Din dengan dain dua bunyi yang berbeza, dah tentu makna berbeza, tapi dia ada sifat yang sama. Apa sifat dia? Tuan-tuan, kalau kita hutang dengan orang, selagi tak bayar, kita ada tanggungjawab tak? Ada tanggungjawab untuk bayar hutang. Bermaksud dia terikat, kita diikat dengan perjanjian. Kau tak habis lagi bayar, habis bayar baru terlerai. Bermaksud sifat keterikatan itu. Jadi bagi seseorang Islam, pada ketika yang dia mengatakan dia bersyahadah, pada ketika itu dia dah mula terikat dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, sebagai Rabb, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pesuruh Allah. Dia dah terikat. Itu cakap mudah dia. Bila dia terikat, maka setiap saat dalam kehidupan dia ada dosa dan ada pahala. Dan disitulah bila dia terikat, ada dosa dan ada pahala, maka pada ketika itu, sebab tu Islam kata segala-galanya tauhid pada Allah. Dalam undang-undang ada tauhid pada Allah. Dalam namanya bersosial ada tauhid pada Allah, ada diikat kepada ketuhanan. Dalam bab ekonomi ada diikat dengan ketuhanan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Semua tu diikat adanya Allah, yakni mendaulatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah sud dengan fitrah manusia, sebab manusia akan selamat apabila mentauhidkan Tuhan. Mentauhidkan ni maksudnya adalah untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud tauhid. Akidah ni beza sikit je lah. Akidah ni maksudnya ikatan, tuan. Yang kita duk kata akad nikah tu, akad jual beli. Akad tu samalah dengan akidah, maksudnya ikatan, kontrak. Itu maksud akidah, sesuatu yang diikat. Kalau akad nikah tu kita ikat perjanjian, engkau jadi suami orang, engkau jadi isteri orang, diikat dengan tanggungjawab, dengan hak dan sebagainya. Adapun akidah, kita ikat di atas paksi keimanan dan sebagainya. Tauhid itu adalah untuk mengesakan Allah. Wahada yuwahidu tauhid, yakni untuk mengesakan Tuhan. Jadi konteks tauhid Allah Subhanahu wa taala. Adapun konteks akidah tu sesuatu yang diikat. Maksudnya kalau cakap mudah, tuan-tuan, untuk mudah faham, seperti mana yang kita pegang dalam rukun iman yang 6 tu, itulah yang kita ikatlah dalam akidah kita. Jadi dia tak boleh terlerai. Kalau terlerai, di situ akan datang masalah. Jadi atas dasar fitrah lah, baik namanya orang kata alam ini pun ada fitrah, kata kehidupan manusia tadi tu pun ada fitrah dia, lelaki perempuan ada fitrah dia, binatang ada fitrah dia dan sebagainya. Binatang pun ada fitrah, tuan-tuan. Binatang pun ada fitrah dia juga. Jadi kita jangan dilanggar, jangan diubah-ubah fitrah dia. Kucing tu ada fitrah dia. Kucing dia tak pernah pakai lipstick, jadi jangan dipakaikan lipstick. Kan ada setengah boleh kucing kan, dia pakaikan lipstick, dia letakkan, diikat ribbon kat kepala kucing tu. Itu semua langgar fitrah kucing tu. Marah kucing tu. Tuan-tuan ingat dia suka? Dia tak suka. Fitrah burung, namanya burung, dia memang terbang dekat udara, tuan-tuan. Dia tak bukan fitrah burung letak dalam sangkau. Salah tu. Dosa tu. Cakap terang-terang. Dosa.
Dalam arti kata ni betul, kita feed dia, kita bagi dia makan, konon-konon kita bela. Pagi-pagi pun orang kata kadang-kadang simbah air sikit ke, dia kapak apa macam dia mandi ke dan sebagainya. Tapi sifat dia tak hidup dalam sangkau. Itu kan sifat dia, itu bukan fitrah dia tu. Kita yang buat, kita dosa. Jangan main-main. Dia tak betul. Kucing ke hamster, kadang-kadang ada orang duk bela-bela tu kan. Hamster tu apa? Tikus kan? Tikus kecil tu. Ialah betul pada kita nampak comel, ada kala-kala nampak cute dan sebagainya. Kita letak dalam sangkau, lepas tu kita letak ada roda tu, suruh dia lari atas roda. Dia pun pening. Aku tak pernah dia ajar daripada kecil. Maka kata naik roda pusing. Itu bukan fitrah dia tu. Kita pula seronok dan sebagainya. Ni tak betul. Kita kena faham, dia ada sistem, dia ada spek yang mana Allah jadikan dia macam ni kehidupan dia. Kita ialah satu sudut sometimes lah, kadang-kadang satu sudut kadang kita kata berkaitan dengan animal rights ke, hak binatang ke dan sebagainya. Tapi the way we define it, cara mana kita mentarifkan hak, sebenarnya tak betul. Sebahagian lah, terutama daripada konteks-konteks barat lah. Konteks kita Islam kita betul, cuma cara tu kadang dia tak betul. Sebab tu kita katakan innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sebab tu Nabi SAW ila akhir hadis, Nabi sebut kata sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dia telah menetapkan ihsan pada segala sesuatu. Kan nanti baik kata kita akan ada raya haji nanti, kita akan ada korban nanti dan sebagainya. Macam juga bila kita katakan masa kita nak sembelih, tu tadi pun kita katakan fa ahsinul zibha, maka kamu pastikanlah ada ihsan pada ketika menyembelih. Kalau nak bunuh pun fa ahsinul qitlah, kamu baikilah dari segi nak bunuh tu pun ada cara dia, sebab menepati kepada fitrah. Islam cantik tuan-tuan. Dan sebab tu tuan-tuan pegang sungguh-sungguh Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi ni, pada hakikatnya dia menepati kepada fitrah manusia. Kita ambil contoh paling mudah je lah tuan-tuan. Sebab tu kalau kita faham Islam ni cukup cantik. Kita ambil contoh yang paling mudah lah. Atas konsep yang kita biasa dengar, halalan tayyibah. Halalan tayyibah, itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cakap secara mudah, halal ni dia konteksnya apa tuan-tuan? Perspektif halal tu, dia sentuh bab apa sebenarnya? Bersih. Okey, bersih tu sifat dia. Perspektif dia nak cakap tu berkaitan dengan bab apa sebenarnya? Boleh, makanan tu boleh, tapi makanan tu satu bab je. Dia sebenarnya bab besar dia. Kalau tuan-tuan cakap, okeylah saya bantu. Bila kita kata halalan tayyibah, halal ni secara mudah, ini cakap secara mudah, kita tak bahas jauh-jauh. Bila kita kata halal ni, maksudnya ia adalah berkaitan dengan sumber tu, sumber, asas pada satu-satu perkara. Bila kata sumber, cakap mudahnya, yang dimaksudkan yang pada halal tadi tu dia bersih. Sumber tadi tu selamat, tidak orang kata merosakkan, tidak kotor dan sebagainya, tidak berbahaya, maka itu adalah konteks halal. Betul, bab makanan kita boleh senang nak faham, tapi begitu juga dalam konteks, saya bantu sikit lagi, dalam konteks ekonomi. Sebab itu sistem pun dia mesti sistem yang selamat. Sebab tu dalam Islam awal-awal dia kata, boleh tak kita gunakan riba? Tak boleh kan? Tak boleh. Berniaga guna riba dia tak boleh. Pelaburan atas sifat riba pun tak boleh. Sebab sumber tadi tu sendiri pun dah tentu bermasalah. Sumber tu tak selamat. Sumber tu sendiri boleh memberi kata tekanan dan kezaliman atas manusia. Sebab sumber tu bermasalah. Dia tidak semata-mata dalam konteks makanan. Tak, makanan tu satu bab, tapi tuan-tuan tolong kembangkan dia secara tak langsungnya begitu. Tuan-tuan tengok, bagi manusia, sifat manusia yang rasional, yang cerdik, bijaksana, ada akal, semua manusia regardless, tanpa mengira Muslim atau bukan Islam, confirm logik akal kata aku nak sesuatu yang selamat, yang bersih, yang tak kotor dan sebagainya. Semua manusia. Maka bukankah Allah atas nama Islam, Allah datangkan sistem sesuai dengan fitrah manusia yang nakkan sesuatu yang selamat, bersih, tak kotor dan sebagainya. Dia suit. Agama Tuhan dia suit dengan fitrah manusia yang memang nak sesuatu yang selamat.
Tayyibah. Tayyibah ni dalam banyak keadaannya adalah berkaitan tentang persoalan konten dia. Konten, atau tuan-tuan boleh kembangkan sikit dalam konteks proses. Bagaimana ianya diperlakukan, proses. Contoh, katakanlah tuan-tuan, kita ambil lah yalah, dalam ruang-ruang kata raya, dan betul juga ni nak raya haji dan sebagainya kan. Katakanlah kita ambil dalam konteks mengata sembelihan. Kenapa kita kena sembelih? Sumber dah betul dah. Al-An'am, lembu, kambing, apa lagi? Unta, kebau kan, Al-An'am yang kita kata sumber dah halal, sumber selamat, tak ada contamination, tak ada sebarang kata pencemaran dan sebagainya, selamat, elok, boleh dimakan sebagainya. Tapi kalau katakanlah contoh, kita ambil kambing tadi tu, sumber dah selamat, halal, suci, tak ada masalah apa-apa, tapi kita pancung kambing tu, boleh makan tak? Putus ke? Tingkah laku tak betul. Boleh makan tak boleh makan? Boleh. Tak boleh? Boleh. Wah, ni banyak mufti ni. Tak boleh. Tak boleh, zalim pada tindakannya. Kambing itu menyebut nama Allah haram hukum. Tapi kalau dengan bacaan bismillah mungkin boleh ke Ustaz dalam keadaan darurat ke? Dalam keadaan darurat baca bismillah. Ada sesat masuk dalam lubang kan begitu, tak boleh apa baca bismillah pancung. Okey, baik. Itu satu senario, satu keadaan. Yang katakanlah kena langgau ke apa ke semua sekali kan, mungkin kita katakan setara kan sembelih, takut konon-konon lah. Kalau ikut pada statement saya ikut dulu. Kita katakan dekat situ mungkin orang kata tak sempat ke apa, nak pastikan aja terus pancung je. Dah baca bismillah dan sebagainya lah. Kelekat lah. Okey, baik. Boleh makan Yakin kalau saya boleh makan kan? Kalau saya boleh makan lah. Kalau saya dia pasal ikut saya yang tak tahan. Okey, baik. Dia pasal ikut saya tu. Okey, tu biar Ustaz Nan dia dibahas kat situ lah. Okey, baik. Cuma kalau katakanlah dari segi hukum tu saya selepas pada Ustaz Nan biar disebut. Tak, poin saya kat sini. Dari segi proses, okey, katakanlah ada orang pancung dan sebagainya. Kita kata sekarang ni pada ketika kita zibhah, ketika kita sembelih dan sebagainya tadi tu, kita ada adab, kita ada sistem dan sebagainya ya, dari segi proses. Sumber halal dah selamat, tak ada masalah apa-apa. Tapi sekarang proses tayyibah tu betul menepati ataupun tak. Katakanlah tuan-tuan, mungkin saya rasa dalam kita bermasyarakat campur dengan macam-macam jenis orang, macam-macam kaum bangsa pun tradisi. Kadang-kadang ada orang jenis cocok aje keluarkan darah. Ada macam tadi lah, sebagian tadi tu pancung je binatang tadi tu, selesai masalah. Pada dia sama juga macam tu, katakan maksudnya mati apa sekali. Tapi macam tu juga tuan-tuan, kalau kita tengok daripada sudut sistem, pasal saya nak kait dengan fitrah ni sebenarnya. Baik, saya bukan nak bahas hukum. Kenapa kita kena slaughter? Kenapa kita kena sembelih binatang? Okey, baik. Atas dasar fitrah. Fitrah tu apa macam tadi saya kata tadi, tuan-tuan pegang Bila kata fitrah tadi, dia berkaitan dengan sistem, dia berkaitan dengan ketetapan, sesuatu yang kata menepati kepada apa yang Allah nak, menepati kepada apa yang agama nak, sebab dia menjunjung kepada nilai kemanusiaan, selamat dan sebagainya. Baik, sebab nanti saya nak bagi satu kesimpulan untuk peringkat awal ni. Baik, apa maksudnya sekarang ni? Kenapa kita kena sembelih binatang? Sebab tuan-tuan, cakap secara mudahnya ialah kita bila sembelih dia, yang kita putuskan tadi tu, yang tuan-tuan selalu bahas dalam konteks fiqah, tuan-tuan kata urat murih ataupun marih dan sebagainya. Kita kata urat pernafasan. Baik. Tapi begitu juga dalam konteks sains selalu disebut sebagai Jiger Levin. Jiger Levin ni maksudnya ialah urat besar yang secara tak langsungnya di situlah urat darahnya, pernafasannya secara langsung kat situ. Baik, Jiger Levin. Jiger Levin ni tuan-tuan, sebab tu bila kita putuskan dia, kita tak pancung. Kenapa? Fiqah cerita lain itu bab hukum saya tak mau bahas. Kenapa kita tak pancung? Sebab bila kita pancung, dari segi saintifik, di antara otak binatang tadi tu dengan jantung dah tak ada connection, dah putus. Dah tak ada kaitan lagi dah. Tapi kenapa kita kata sekarang, kenapa kita hanya sembelih sikit je, putuskan aja urat tadi tu? Sebab bila dia tak putus, maka
otak pada ketika tu dia dah dapat tangkap dah ada sesuatu yang berlaku pada binatang ni, pada badan dia ni, tuan punya ni ada masalah. Baik, pada ketika tu otak dia akan bagi signal, bagi isyarat pada jantung, pam darah lagi. Sebab sekarang otak, bagi kita pun manusia, otak ni paling penting sebab di situ segala-galanya untuk ditafsirkan. Darah dia ada bawa oksigen. Darah bawa oksigen. Oksigen tu diperlukan pada otak untuk dia bergerak. Yang orang kena stroke, kena ahmar, kena dan sebagainya dalam banyak keadaannya pasal apa? Pasal darah tak sampai ke otak dalam keadaan sempurna, sebab dalam darah ada oksigen yang diperlukan oleh otak untuk berfungsi. Jadi bila dia tak dapat cukup tadi tu, itu yang ada istilah brain damage. Maksudnya otak akan jadi rosak sebab oksigen tak sampai. Itu cakap mudah dia. Jadi bila sekarang ni, bila putus saja urat, confirm darah mula keluar sebab jantung tetap berdegup. Jadi bila dah keluar, otak dah tahu dah sekarang ada sesuatu yang kurang. Otak bagi arahan pada jantung, pam lagi, pam lagi, pam lagi, sebab atas ni tak sampai. Cakap dia lagi bilang itulah. Pasal tak sampai, sekarang arah pada jantung untuk pam darah. Masalahnya ialah jantung tetap pam, cuma putus dah urat murih. Urat pernafasan tadi tu dah putus. Jadi darah tak naik ke atas, darah akan keluar. Bila darah keluar, cakap mudah, semua darah dalam badan akan keluar melalui jugular vein, yang ni daripada urat tadi tu. Itu cakap mudahnya. Sebab apa? Kenapa dia boleh keluar? Sebab otak dengan jantung masih ada interaksi, masih lagi boleh berhubung. Otak kata pam, aku tak dapat. Masalahnya jantung kerja, aku buat ni. Tapi masalahnya dia keluar tempat lain, ada lencongan keluar sebab urat dah putus. Kalau pancung ni cerita bunuh, cerita kisas. Kalau kita kalau kita pancung binatang tadi tu, putus je kepala, memang dia mati. Tapi masalahnya darah ada dalam badan, masih ada dalam daging binatang tadi tu. Dalam arti kata lain sekarang ni, antara otak dengan jantung tak ada kaitan, dah putus. Jadi pada ketika tu, darah yang berada dalam daging akan menjadi racun. Dia akan menjadi kotor lah. Kotor, contaminated, yang ni tercemar, dia akan jadi racun. Sebab tu kita tak boleh makan. Tu cakap mudah ni, sebab daging tu tercemar, darah tak ada. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok sendiri, kalau kata atas dasar kata untuk satu-satu tempat sembelihan, dia nak dapat kata sijil halal ke dan sebagainya, salah satu daripada prosedur, kita tak benarkan stun gun, kita tak benarkan kata apa gunakan elektrik, kita tak gunakan orang kata untuk ketuk-ketuk ke dan sebagainya, sebab kita tak nak otak tadi tu rosak. Bila otak tak boleh berfungsi, jawabnya dia nak bagi signal kat mana? Kat jantung tu. Dia tak boleh berfungsi dalam keadaan baik. Ni tuan-tuan ada research, ada dapatan, ada kajian. Sudut kita mungkin kita bincang fiqah, tapi dalam konteks sains dia menepati kepada fitrah. Dalam arti kata lain, manusia dia nak sesuatu yang bersih, yang tak tercemar, yang selamat dan sebagainya. Maka sebab tu Islam kata sembelih. Sebab bila kamu sembelih, daging yang kamu makan tadi tu bersih, menepati kepada fitrah manusia. Kita nampak konteks hukum, tapi hakikatnya menepati kepada fitrah juga sebagai seorang manusia yang nak hidup selamat. Tuan-tuan, tapi kalau kenapa kita tak sembelih ikan? Kenapa tak sembelih ikan? Darah kuantiti sikit. Kuantiti darah sikit. Habis kau dapat paus? Tu dia. Dia tak leher. Terus saja tak ada leher kau. Okey. Tahu tak? Bangkai yang dihalalkan. Bangkai yang dihalalkan. Kerana pasal bangkai yang dihalalkan. Mungkin satu sudut, tapi untuk kita convince orang, untuk kita nak convince ni macam kita nak pujuk orang, kita nak tenangkan orang supaya, terutamanya kalau katakan bagi non muslim, dia nak tahu kenapa tak boleh apa ni, kenapa kita tak sembelih. Bentuk kita bagi orang Islam tak ada masalah dalam banyak keadaan. Sebab dalil ada. Kan kita mengatakan bagi ikan tadi itu memang dah dihalalkan, tuhuru ma'uhu tuhuru maitatuhu, maka sadaqah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, suci airnya maka begitu juga sucilah dia punya maitah ni, maksudnya bangkainya. Itu satu sudut, kita sebagai orang Islam sebenarnya tak masalah. Tapi bagi non muslim,
dia silap-silap dia akan masih lagi persoal tentang darahnya, ruang untuk contaminated, atau orang kata dia boleh tercemar dan sebagainya. Masih perkara itu ada. Baik, kalau saya boleh bantu sikit lah tuan-tuan, untuk menepati kepada fitrah sistem yang sedia ada pada ikan itu sendiri secara tak langsung, macam tadilah, tak banyak sikit atas kuantiti darah ke apa ke, itu apa yang kita nampak. Baik, sudut sains secara tak langsung, kenapa kita tak sembelih ikan? Dia bukan masalah tertengkuk, tak boleh, bukan masalah tu. Okay, baik. Dia sebenarnya tuan-tuan, bagi ikan seperti mana yang kita faham pada binatang, seperti mana yang kita faham pada diri kita, dalam banyak kali pasal otak tu perlu berfungsi. Ikan ada otak tak? Ikan ada otak tak? Ada, dia ada otak dia, dia ada otak dia. Dia ada otak, cuma akal dia tak ada. Okey, baik, cuma ada insting yang Allah dah tetapkan. Tolak tepi. Dia kat situ kita sifatkan sebagai ahli hidayah tu, Allahumma salli ala Muhammad, satu hidayah, al-hidayatul fitriyah, satu hidayah, satu petunjuk daripada Allah yang bersifat fitrah. Allah dah tetapkan kat situ. Tolak tepi, kita bahas tempat lain. Bagi ikan tuan-tuan, cakap mudahnya, untuk dia boleh berfungsi juga otaknya dan sebagainya, Allah bercakap mudah bagi ikan. Kenapa kita tak sembelih? Sebabnya ialah dalam konteks sains, konteks sistem, sebabnya ialah pada ikan ada satu tempat, satu kawasan yang dipanggil sebagai epiglotis. Epiglotis. Tak boleh nak conteng sebab tak ada. Kalau ada saya boleh buktikan tulisan-tulisan tadi tu, tuan-tuan boleh cari. Epiglotis, E-P-I-G-L-O-T-I-S, epiglotis. Okey, baik. Cakap mudah tuan-tuan, epiglotis ni Allah tetapkan sistem dia, baik nama ikan kecil, ikan betuk ke, ikan sawah ke apa semua sekali, ikan sungai, ikan darat tadi tu, laut yang besar namanya paus ke dan sebagainya tuan-tuan. Epiglotis ni cakap mudahnya ialah pada kawasan insang. Dekat kawasan insang dia, berdekatan dengan mulut dia. Cukup dekat kawasan insang, tapi cukup hampir dengan mulut dia. Baik. Cakap mudah tuan-tuan, Allah tetapkan sistem dia. Apa sistem dia? Pada ketika kita angkat ikan tu, kita keluarkan ikan, ataupun ikan tu keluar je atas darat, ikan keluar je, tercampak je atas darat, kita tarik keluar daripada akuarium ke dan sebagainya. Fitrah yang Allah tetapkan, sistem yang Allah tetapkan pada epiglotis ni ialah dia keluar je, otak dah perasan dah pada ketika tu dia tidak berada dalam air. Maka otak dia akan bagi arahan supaya semua darah dalam badan ikan pergi dekat epiglotis, kawasan insang, sebab di situ dia bernafas. Sebab dalam darah ada oksigen, di situ untuk dia bernafas. Cakap mudah, keperluan oksigen pada badan ikan dah tak ada dah. Yang dia perlukan hanya untuk dia punya otak, untuk dia survive atas darat. Jadi Allah kumpulkan semua darah tu, cakap mudahnya, pada kawasan epiglotis, pada kawasan insang. Sebab tu itulah yang dia kata bernafas, kita pun sebut nyawa-nyawa ikan. Tu yang kita cakap macam tu lah. Kita cakap. Jadi maksudnya sekarang ni, sebab tu tuan-tuan, dalam banyak keadaan kita siang ikan pun di bahagian badan dah tak ada darah dah. Allah tumpukan semua darah tu pada kawasan epiglotis. Sebab tu bila kita siang ikan, buang je insang, selamat, selesai masalah. Dalam badan ikan dah tak ada apa-apa darah dah. Selamat, menepati kepada fitrah manusia, dia perlukan kepada sesuatu yang selamat, proses yang betul dan sebagainya. Allah yang Maha Al-Hakim, yang Maha Bijaksana, Allah dah setkan sistem sesuai pada manusia. Sebab tu tuan-tuan, sebagai satu kesimpulan lah untuk malam ni, untuk kita pegang sungguh-sungguh tuan-tuan, Allah datangkan dengan satu sistem, datang kepada manusia, yang mana manusia ada fitrah dia, alam ada fitrah dia. Alam ni termasuk tadilah, bagi namanya binatang, baik namanya alam dan sebagainya, dia ada fitrah dia sendiri. Maka dengan undang-undang yang Allah dah tetapkan tadi ni, sebab Allah sendiri katakan bahawa dalam Ar-Rum ni, tuan-tuan nanti boleh cek balik, la tabdila di khalqillah, tidak akan ada pertukaran, tidak akan ada perubahan pada apa yang Allah dah cipta. Itu maksudnya adalah sistem, benda tu dia dah fix, dia dah tetap, dia takkan berubah. Manusia cubalah buat macam mana sekalipun, dia takkan jadi. Dia akan lebih merosakkan. Dalam arti kata lain, siapa nak selamat, ikutlah Islam. Siapa yang nak selamat, ikutlah spek dan limitasi yang Allah dah tetapkan.
Logik mudah tuan-tuan, bagi namanya handphone, smartphone, kereta, rumah dan sebagainya tuan-tuan, katakanlah dalam konteks secara mudah lah, katakanlah kita sebagai pembuat handphone, smartphone ni, kita yang mencipta, dah tentu kita tahu kapasiti dia, kita tahu kekuatan handphone tu macam mana, kelemahan handphone tu macam mana. Jadi untuk selamatkan handphone ni supaya jangka hayatnya panjang, maka pada pencipta, kita manusia, konteks handphone kita cipta, maka kita akan datangkan dengan manual operation book. Kita akan datangkan dengan buku manual dia, buku panduan. Kau guna macam ni, kau nak guna ni, kau baca dulu, tengok kat sini. Nak download, ini banyak dia. Kalau katakanlah nak dengar lagu, macam ni caranya. Kalau nak tengok video, macam ni caranya. Nak simpan data, banyak ni cara dan sebagainya. Dia ada proses dia, prosesor dia. Maksudnya ada kapasiti, ada ruang, ada kekuatan, ada kelemahan. Ikut buku panduan, kamu selamat. Handphone ni lamalah ceritanya. Itu cakap mudah, panjang umur dia. Tapi kita pasal tak baca dia, main agak-agak dan sebagainya, kita pun guna download aja. Selagi boleh download kan, download banyak-banyak, simpan gambar banyak-banyak, alah apa semua sekali kan. Lama-lama bila dia dah mula padat, tak ikut kepada spek, tak ikut kepada fitrah handphone, tak ikut pada sistem dia silap-silap nanti lama-lama dia akan jadi lembab kan. Nak tengok gambar pun dia buffering, nyet nyampah aku lama, walhal dia yang melamakan benda tu. Dia tak perasan dia yang merosak kan, sebab dia tak ikut spek. Maha adil Allah, pada ketika Allah mencipta manusia, di hujung cerita Allah turunkan Quran sebagai manual operation book, buku panduan untuk manusia. Kamu nak hidup selamat, kamu nak sihat dan sebagainya, semua tu ada spek. Kamu ikutlah seperti mana yang aku dah tetapkan, kamu confirm akan selamat. Tapi pasal dia tak ikut kat situ, dia tak ikut cara pencipta yang buat, di situ yang datang masalah. Itu logik mudah untuk tuan-tuan faham. Jadi tuan-tuan, kesimpulan sebagai satu prinsip asas yang untuk kita pegang sungguh-sungguh tuan-tuan, setiap hukum hakam Islam, setiap hukum hakam Islam, sama ada konteksnya awamir, sama ada konteksnya perintah-perintah Tuhan atas manusia, dan satu lagi nawahi, yakni larangan-larangan daripada Tuhan, hakikatnya adalah untuk apa? Untuk memberikan satu nilai dan untuk junjung nilai keselamatan dan kesucian manusia. Islam datang untuk pertahankan nilai. Hukum hanya sebagai pengukuhan saja, pengukuh kepada nilai. Zina itu tak elok, cakap mudahnya, ikut logik akal tak betul. Nanti orang dia tak bertanggungjawab, nanti boleh datang STD, sexual transmitted diseases. Ikut logik akal manusia, logik manusia Islam atau kafir pun, cakap mudahnya, dia tak suka yang tak selamat. Islam datangkan satu hukum, haram kamu berzina, pengukuh kepada nilai, jauhkanlah benda yang kotor, benda yang tak selamat. Dia mengukuhkan aja, tu je. Buat baik pada ibu dan ayah, pada seseorang anak. Manusia kafir pun setuju, anak memang kena buat baik pada ibu dan ayah. Orang Islam pun akan kata memang kena buat baik pada ibu dan ayah, sebab ibu dan ayah menjaga dia, melahirkan dia, mendidik dan sebagainya. Islam datangkan dengan wajib je. Apa maksud wajib? Memang wajib atas kamu mengukuhkan nilai bahawa memang seseorang anak memang kena tunduk patuh pada ibu dan ayah. Pegang baik-baik kesimpulan untuk yang pertama ni, apa dia? Hukum adalah pengukuh kepada nilai. Jadi kalau katakanlah kita bawa bincang dalam bab-bab yang lain nanti ke dan sebagainya akan datang nanti tu, pada hakikatnya dia bukan persoalan hukum semata-mata. Hukum tu memang diperlukan, undang-undang itu diperlukan, tapi hakikat yang dipertahankan adalah nilai. Nilai itu kalau tuan-tuan dengar belajar mana-mana ke apa ke dan sebagainya, cerita, bila dia bercerita hukum, tengok pada nilai macam tak kena je. Tuan-tuan tahan dulu hukum tu. Dia bukan masalah hukum, tapi dia masalah nilai di sebalik hukum. Adakah ianya dapat dipertahankan ataupun tidak? Itu hakikat dia. Jadi kalau katakan tuan-tuan boleh nampak tadi tu, tuan-tuan akan nampak jelas bahawa apa yang diletakkan oleh Allah secara fitrah agamanya dan fitrah untuk manusia itu sebenarnya di hujung cerita adalah untuk keselamatan manusia. Baik, saya rasa cukup lakot untuk malam ni.
Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita fikir-fikirkan, Mas. Jadi ngam-ngam. Alhamdulillah, satu sudut. Baik, wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل